Hai semua, welcome back to my YouTube channel. So, ramai yang suruh aku buat konten Draw Our Life. Tapi disebabkan aku ni tak ada team and aku pun buat kerja seorang, so aku tekankan kepada Draw My Life. Yes. Alright, so aku akan startkan kisah aku daripada mak bapak aku dulu lah. So, bapak aku Rozami lahir di Kelantan dan mak aku Rosnani lahir di Pahang. So macam mana mak bapak aku ni boleh berjumpa? Padam dulu. Macam mana mak bapak aku ni boleh berjumpa? Sebab bapak aku daripada Kelantan pergi ke Pahang. Dia dibesarkan di Pahang. Yes, Pahang. Yes, Pahang. Dan daripada situ dia jumpa seorang perempuan, tapi bukan mak aku. Aku tak sure apa nama perempuan tu. Dia bertunang dengan bapak aku. Yes. Mungkin dia pandang rendah dengan bapak aku dan dia pergi dekat lelaki yang lebih banyak duit. Yes, dia pergi dan tinggalkan bapak aku. Sedih punya perempuan. Dan bapak aku pun merajuk pergi kerja ke Singapura dalam masa beberapa tahun. Singapura. Alright. So, balik bila dah habis je kerja daripada Singapura tu, bapak aku balik ke Pahang semula. Dan berjumpa dengan mak aku. Dan berjumpa di mak aku di tepi jalan, tapi bapak aku tentu dia bawa motor. Wow. Dan nampak mak aku dia macam piwit dan jalan terus. Mak aku cakap dia menyampah dengan bapak aku sebab macam mak rempit. Tiba-tiba ada seorang makcik ke mak nenek aku ke aku tak sure. Dia cakap dekat bapak aku, makcik tu pakai tudung mungkin. Dan ni bapak aku. Cakap, awak berkenan tak dengan seorang perempuan ni? Mak aku lah. Alright, mak aku. Lepas tu bapak aku pun cakap, okey je. Okey. Dan mereka pun berkahwin. Bapak aku dan mak aku berkahwin pada tahun 1992. Alright. So, selepas dah lama duduk Pahang, mak aku dan bapak aku dikurniakan 3 orang anak, iaitu kakak aku panggil dia Along, abang aku panggil dia Angah, dan abang aku juga aku panggil dia Abang Arif. Alright, so selepas dah lama dah duduk Pahang apa semua ni, bapak aku dapat kerja balik dekat Singapura. Dan bapak aku pun ajak family aku pindah ke Johor supaya dekat sikit lagi kerja. Takkan ada Singapura mahal. Alright, so pindah ke Johor. So bila pindah kat Johor tu, adalah kakak aku yang aku panggil dia Tika, lahir dekat Johor. Alright, so macam mana aku nak keluar? Bila aku keluar? Yes, bapak aku dapat kerja dekat Puchong. So dekat Puchong dapatlah aku dan adik aku Razi. Alright, so lahirnya insan bernama Ashraf Rozami yang lahir pada 4 Julai tahun 2000. So lahirnya aku, dan pada tahun 2006 tu keluarga aku pun berpindah lagi daripada Puchong ke Puchong juga. Dalam masa kawasan yang sama juga. Puchong ke Puchong, cuma rumah yang berbeza. Alright, so aku pun pada tahun 2006 tu aku membesar dan aku first time bersekolah. Biasa orang tadika sekolah pada tadika 2005 5 tahun. Tapi aku start sekolah pada 2006, tadika 6 tahun. Tentu aku masuk tadika Seri Hijauan. Yes, tadika Seri Hijauan. So habis cerita pasal tadika, tak nak cerita banyak sangat sebab tak ada apa-apa yang menarik, sebab aku nak lebihkan kepada cerita pasal career aku. Tapi aku nak cerita pasal kehidupan aku bermula lah. So pada tahun 2007 aku masuk Darjah 1. Tapi sebelum aku masuk Darjah 1 tu, kita pergi ke semalamnya. Semalamnya cerita. Alright, aku ni waktu umur Darjah 1 ni, aku tak reti naik basikal. Macam mana nak bawa basikal? Naik basikal yang tak ada roda. Biasa kan ada basikal yang ada roda kat tepi ni kan, ada roda yang macam tu kan. Tapi aku ni gatal main naik basikal tak ada tangan. Tak ada tangan pula. Tak ada roda. Dan aku pun gatal nak try benda yang ekstrim. Ni bukit, dan bukit ni yang berbatu-batu, yang bukan bukit yang jalan tar, bukit yang tanah yang berbatu-batu. Aku pun turun basikal sampai sini jatuh. Kepala aku kena dekat batu. Sebab itulah sekarang ni aku ada tobek dekat kepala. Ada tobek kepala. Alright, so nak jadikan cerita, pada orientasi 2007 Darjah 1 tu, kan biasalah kan ada perhimpunan pagi-pagi beratur kan. Aku tentu memang paling pendek, so aku depan sekali. Alright, so ni perhimpunan.
Pembunuhan aku depan sekali. So dekat aku punya kepala tu adalah jahitan dia warna kuning tak silap aku. Macam dia macam lebih kurang macam benang lah, lebih kurang macam tu. So member aku ni baik sangat. Weh, kepala kau ada sampah. Pak, dia cabut. Dia cabut kepala aku berdarah kat pembunuhan tu. Itu yang jadi bodoh sekarang ni. Alright, so okay, habis kes 2007 darjah 1. Hai guys, sorry ganggu korang. So aku nak beritahu siapa yang sponsor untuk video kali ini, iaitu Otta FS. Otta FS adalah salah satu forex broker yang dah meraih 20 anugerah industri. Otta FS memberikan peluang kepada ramai untuk meraih keuntungan dengan trading bersama Otta FX. Otta FX juga mempunyai platform sendiri, iaitu Otta FX Copy Trading, di mana korang yang trader baru tu boleh copy je trader-trader profesional punya trading. So dengan adanya platform copy trading Otta FX ni, korang just buat account, masukkan deposit, korang cari trading yang paling korang minat, nanti korang copy demi trading, masuk lah. So sekarang ni tak ada apa-apa dah, korang just perlu download Otta FX dekat Play Store ataupun App Store. Lepas tu korang boleh sambung tengok video. So kita pergi ke tahun 2008, di mana time tu aku darjah 2. So darjah 2 ni apa cerita pula? Darjah 2 ni macam cakap apa, aku ada kawan baik yang bernama Syafiq, SYAFIQ. Dan tentu mungkin tentu orang cakap apa, zaman nak suka dengan perempuan. So tertimbullah seorang perempuan yang bernama Atira, bukan nama sebenar. Alright, dia aku rasa dia lah makhluk yang paling putih kat sekolah tu, dan Syafiq pun suka sangat dengan dia. Alright, yang Atira ni pun suka dengan Syafiq balik. Alright, so nak jadikan cerita 2008 ni, aku tak tahu kenapa aku boleh ingat benda ni. So yang Atira ni, yang aku ni, yang acap Syafiq ni berkawan baik dan dia selalu cerita pasal Atira tu dekat aku. Ni Atira tu. So aku pun macam ada keinginan macam nak jugalah, macam tu. So aku pun pergi cakap kat Atira yang aku suka kat dia. Masalahnya Syafiq tahu, dia tahu yang aku suka kat Atira. Sebab aku tak tahu zaman-zaman 2008 darjah 2 tu tak ada perasaan jealous ke apa kot, mungkin Syafiq ni. So dia pun, okey lah kita sama awet, macam tu tau. Atira tengah, aku kat sini, Syafiq dekat sini. Kita orang berkongsi kasih sayang. Kau untuk jatuh pula data ni. Selepas tu, pada tahun 2009, aku dengan Syafiq still berkasih sayang dengan Atirah tu lagi. Alright, so aku dengan Syafiq ni still berkawan baik dan kita orang masih berkasih sayang dengan ni. Bukan orang cakap, kau tahu berapa cinta macam mana, jumpa lagi. Dan tiba-tiba ada budak baru masuk ke sekolah kita orang, nama dirahsiakan. Aku namakan dia sebagai Azura lah sangat, tapi bukan nama sebenar. Alright, dia masuk ke sekolah ni. Aku pun, matamu melemahkanku saat ku aku pun rasa macam aku, Syafiq, aku rasa aku dah nak tukar awet lah. Aku pun pergi try dekat Azura ni, dan Syafiq pun dia bahagia dengan perempuan ni. Alright, so aku pun bahagia dengan ni. Aku tahu lah, hidup aku penuh dengan cinta. Aku tahu kenapa, daripada kecil kita menggatal. Alright, so kita habis 2009 punya cerita. So pada tahun 2010 pula, orang cakap ni zaman Playboy tak siap. Okay, di mana Syafiq ni dia move on sebab awet dia pindah sekolah ke Terengganu. Aku tahu aku yang awet dia ni zaman dia tu memang sekarang ni pun stay kat Terengganu. So Syafiq ni pun sedih. Dan aku pun sabarlah Syafiq. Dan Syafiq pun terjumpa dengan budak classmate aku yang bernama nama dia Ai, rahsia lah kan. Alright, dia classmate aku dan aku pun tolonglah adjust. Tak ada, aku tak ingat aku tolong adjust ke apa, tak ingat. Dan Syafiq ni pun bersama dengan Ai tadi. Tapi si Ai ni kan classmate dengan aku, tapi dalam masa yang sama aku pun suka dekat Ai ni. Alright, so kali ni Syafiq dia tak adanya macam okey lah sama awet, tak ada. Mungkin tahun 2010 tu dah ada fasa dengki tu dah ada. Manusia tak lari pada dengki. Lepas tu fasa dengki tu dah ada. So Syafiq ni pun dia dah tak berapa rapat dengan aku sangat lah, Syafiq ni. Sebab selepas tengok aku dah sayang awet dia buat kedua kali. Alright, so habis cerita 2010. Okay, pada tahun 2011 orang cakap zaman cinta aku dah tak nak, aku dah tak tengok pada cinta dah. Aku fokus kepada bola sepak lah
kan. So malangnya aku datang training hari-hari, macam suka lah ada training apa semua, tapi malangnya aku hanya reserve dan hanya mampu tengok orang main bola. Yes, aku hanya reserve. Dia tak tahu ke tentu aku pro. Sabar. Alright, so pada tahun 2012 iaitu UPSR. Okay, dengar je UPSR, tapi awal-awal masuk sekolah aku dah jumpa seorang perempuan ni bernama Irdina. Bukan nama sebenar. Okay, aku pun, kau nak tahu tak? Okay, Irdina tu tinggi ni dan aku tinggi ni. Tak apa, perempuan memang terus skor rendah, dia lebih tinggi daripada lelaki. Tak guna tu. Alright, so aku macam kakak dengan adik ke tak? Kakak dengan adik. And then aku tersuka dekat junior aku. Tentu umur aku 12 dan junior aku berusia 10 tahun. Alright, nama dia Natasha, bukan nama yang sebenar, Natasha. So aku pun suka dekat Natasha ni dan aku tinggalkan Irdina ni. Kesiannya aku, jahatnya aku. Alright, so dah habis zaman cinta and alhamdulillah walaupun banyak juga cinta and zaman-zaman playboy tu ada, UPSR aku dapat 3A 2B. Alhamdulillah. Alright, so kita pergi ke alam persekolahan menengah 2013. Alright, so apa yang jadi 2013 ni? Okay, korang ingat tak yang macam member aku cerita tadi yang nama dia Syafiq tadi? Dia cakap sekolah dia sepatutnya kita orang sekolah rendah dekat sekolah menengah kebahasaan sekolah kebahasaan Pusat Bandar Puchong 1, dan kita orang sebenarnya boleh je masuk SMK Pusat Bandar Puchong 1 sebab dia orang bersebelahan je sekolah rendah dengan sekolah menengah ni. So better masuk situ, lebih dekat kan. Tapi masalahnya sekarang ni Syafiq rumah dia dekat dengan SMK Puchong Permai. SMK Puchong Permai. So Syafiq cakap dia sekolah dekat SMK Puchong Permai. So aku pun macam baik aku sekolah dekat Puchong Permai kan, ikut Syafiq, tapi agak jauh sikit dari rumah aku. So bila aku minta rayuan, aku minta dekat sekolah Puchong Permai tu, and akhir sekali aku pun dapat sekolah dekat Puchong Permai. Alright, so sampai kat Puchong Permai tu, yang malangnya sampai bila aku dah bersekolah kat sana, aku tak satu kelas dengan Syafiq, and then aku tak rapat langsung kat dia kat sana. Aku dah macam tegur-tegur macam tu je, tak tahu kenapa. Mungkin dah orang cakap apa, fasa akhir balik, mungkin malu untuk bertegur, jadi awkward apa semua. So aku pun berkawan dengan budak-budak baru lah dekat sana, dekat SMK Puchong Permai tu kan. Aku berkawan-kawan, and then jangan ingat dekat Puchong Permai tu aku tak ada cinta-cinta ada tak ada tangkap cinta ada, mesti adanya. So macam mana boleh cinta tu boleh ada? Macam ni cerita dia. Alright, so classmate aku ni ada nama dia Hani. Alright, aku tak adalah perasaan apa-apa kat dia, cuma macam mana boleh terjadi, yelah orang cakap apa, tersuka tanpa sengaja. Gitu. Tentu aku ingat lagi, tentu sekolah dah habis tau. So dia punya botol air Hani ni tertinggal dekat atas, and then dia bercakap dengan aku, Ashraf, boleh tolong ambilkan botol air Hani tak, sebab tertinggal kat atas. Aku pun bercakap kat dia, boleh, dengan syarat kau kena couple dengan aku. Hani pun macam tak nak, macam tu lah. Dia macam reject aku lah. Aku macam lelek aku je pun. Tiba-tiba esok tu road run. Tiba-tiba bila dah habis berlari apa semua, yang Hani ni pun datang dekat aku. Aku tentu tengah lepak-lepak dengan member aku. Hani tu datang kat aku, tiba dia cakap, weh, aku terima. Lepas tu lari. Aku cakap, pahal ni apa? Aku tak faham apa-apa ni. Lepas tu aku pun dalam seminggu kat sekolah tu, aku kena layan je lah dia. Tak makan dengan member aku kat kantin, member aku duduk bahan aku, lupa member, kawan ngawek lah apa semua. Alright, so aku pun tak tahan. Aku pun minta break dengan Hani tu. Tapi Hani tu nangis. Dia cakap aku gunakan dia apa semua. Ending aku macam tak tahu apa-apa. Aku macam kesian, sebab aku first time melayan relay yang sampai perempuan menangis ni. So aku cakap tak adalah, gurau je, saya memang suka kat awak pun. So jadilah love tu balik. Dah 2 minggu kat sekolah tu aku asyik bercinta-cinta dia. And aku pun cakap dekat Hani tu, aku tak cakap direct kat dia. Aku suruh member aku, perempuan nama dia Farika. Aku cakap, kau tolong aku. Cakap kat dia aku tak nak kat dia. And Farika ni pun tolong aku. And akhir sekali perempuan tu pun move on. Alright, so selepas perempuan tu move on, aku tak payah nak fikir apa lagi. Aku rasa macam bosan sangat kat sekolah tu. Sebab apa? Sebab aku macam tak ada kawan rapat aku. Sebab aku sekolah situ pun disebabkan Syafiq. Tapi lalas aku tak rapat pun dengan dia kan. So baik aku pergi sebab daripada rumah aku kat Pusat Bandar Puchong. So nak pergi Permai agak jauh. So agak penat lah setiap kali nak pergi sekolah tu. So aku pun cakap kat mak aku nak pindah. So aku just sekolah kat situ hanya 1 bulan je. And aku sekolah dekat SMK Pusat Bandar Puchong 1. Yes,
Bila masuk kat sekolah tu, benda yang pertama aku tanya kat member aku yang bernama Rais. Aku tanya dia, dalam sekolah ni mana awet yang paling cantik? Rais pun terus cakap, tu kat belakang tu, yang nama Aina tu. Baik, tapi bukan nama sebenar yang nama Aina tu. So aku pun cari FB dia, nama FB dia Aina Dania, bukan nama sebenar. Alright. So aku pun try lama juga di tangan tu. Dah dapat. Dah cantik orang cakap apa macam I found a love. Lebih kurang macam tu lah kan. So time form 1 tu juga orang cakap apa, karma is real. Aku dikarmakan balik. Aku ditinggalkan oleh Aina tu. Dia pergi bersama lelaki dan aku move on bersamanya. Alright, aku move on dan kita pergi ke tahun 2014 di mana zaman hitam aku, zaman orang cakap zaman memang aku banyak benda buat hal. Tak boleh nak cerita kat sini sebab itu zaman silam kita kan. So kita tak boleh nak cerita sebab sebab kita pun dah tak nak lah pandang zaman hitam kita ni. Alright, so kita tutup sebab salah satu zaman hitam aku ni aku kerap ponten sekolah miss macam ada yang lebih pada ponten sekolah tu, tapi tak elok dicerita dekat sini. Alright, so kita terus ke 2015. Aku pindah rumah lagi, iaitu dekat Putra Perdana. Still dalam Puchong juga. Dalam Puchong aku ada rumah baru dengan family aku lah. Dekat rumah aku tak ada lagi. Bila aku aku dah tak nak cerita pasal sekolah dah. Bila aku dah 2015 ni, aku jumpa kawan-kawan aku dekat taman-taman tu, and tiba tentu for apps Dark Mesh yang popular tentu, Dark Mesh, and aku pun buat, and ramai kenal apa semua, ramai buat. So kita skip ke 2016. Time ni aku ada squad yang bernama Cypher Squad. Kita orang selalulah buat short film. Memanglah selalu buat short film, tapi tak pernah jadi. Alright, pada tahun 2016 ni juga orang cakap apa, zaman first baru nak buat video sebab Dark Mesh tu tak popular. So kita orang Cypher Squad ni selalu buat. Kita orang ni terdiri daripada 9 orang, tapi hanya 2 orang yang komit, iaitu yang aku cakap tu lah. Hanya 2 orang yang komit, iaitu aku dan Aiman. Kalau korang tengok Aiman tu kan, Aiman FT nama dia. So selepas pada tu, pada tahun 2017, kita orang daripada 2016 hingga 2017 kita orang hari-hari buat video, dan akhirnya aku capailah aku punya target 10k follower. Bangga gila tentu bila ada K kat belakang follower kan. Sebab tu keep buat video. Lepas tu kan, tentu kita orang buat video pakai phone je. Tiba-tiba satu hari tu Aiman cakap kat aku dia dapat beli kamera. Oh my god, kita orang pun macam bangga ada kamera kan. Dia dapat beli kamera. So Aiman cakap, lepas ni kita lebih semangat lah buat video sebab ada kamera. Tapi malangnya Aiman ni di college vocational. So college vocational akan balik setiap hari Jumaat dan Sabtu je dia ada maknanya. Tak pun Ahad. Ahad pun dia ada half day lah. Lepas tu dia kena balik asrama dia balik. Lepas tu aku jadi macam boleh buat video setiap hari Jumaat dengan Sabtu je lah, tak pun satu Ahad. So one day tu bapak aku tanya, kenapa tak buat video dah? Cakap kawan KV, so boleh buat video hari Jumaat dengan Sabtu je. Betul, bapak aku pun cakap okay, macam tu lah kan, lebih kurang macam tu. Lepas tu nak dekat awal tahun 2000, tentu dah habis SPM lah. Tentu yang bila bapak aku tanya tu dah nak dekat habis SPM dah. Okay, aku beritahu keputusan SPM aku just mampu boleh begitu. Aku dapat 1A in graphic design. Yes. Yang lain-lain tu jangan risau, aku tak ada fail langsung. Sejarah pun lepas, BM pun lepas, jangan risau, BI pun lepas. Tak ada yang fail langsung SPM aku, Alhamdulillah. Alright, so sambung tadi. Bapak aku pun ni tahun 2018 pula. Bapak aku pun cakap, jom beli kamera. Ni bapak aku, jom beli kamera. Bukan jom survey, pergi kedai beli kamera. And then aku pun ikut bapak aku, dan bapak aku pun cakap, okay, jom beli kamera. And then sebab tu lah aku dapat Canon 750D. Yes, tu first kamera aku yang bapak aku adakan dekat aku. Sampai sekarang aku jaga sebab aku rasa benda tu sangat berharga untuk aku. Sebab kamera tu juga bawa aku siapa aku hari ini. Keep buat video, aku dah makin menjauh dengan Aiman. Dah makin menjauh dengan Aiman. So aku sampailah ada kontes era digital. So akhirnya aku tak nak cerita banyak kat situ. Akhirnya aku jadi juara era FM punya kontes, and dapat apa yang aku dapat, RM 5k dan juga kontrak 1 tahun dengan era. Alright, kontrak 1 tahun dengan era. Aku ingat tentu aku dah boleh senyum lebar macam ni. Sumpah aku ingat aku dah boleh senyum lebar macam ni. Tapi silap orang cakap dunia ni tak ada penghujung dia. Aku dibuang
Sabar. Okay, dunia ni tak ada berhujung dia, di mana aku push buat video era sebab dalam masa yang sama aku study dekat Politeknik Ibrahim Sultan PIS dekat Johor. Politeknik Ibrahim Sultan Pasir Gudang Johor. So setiap kan Johor kan Jumaat dengan Sabtu je cuti, Ahad dia start means bekerja, Ahad lah sekolah apa semua. So setiap hari Jumaat dengan Sabtu aku akan ada dekat KL untuk buat video untuk era. Payment yang era bagi sangat tak berbaloi dengan aku punya effort, tapi tentu aku tak kisah sebab aku kisahkan pasal platform era. Tentu pun dah lama sikit tu aku rasa macam penat nak ulang alik. So aku decide untuk berhenti college. Aku berhenti PIS tu, aku berhenti college. Alright, so selepas aku berhenti tu, aku ada kalau kau perasan kereta Azia aku tu, kereta Azia aku yang aku buat tu, aku buat loan bulan-bulan RM445 bulan-bulan. Alright, so aku dah ada komitmen kat situ. So era bagi gaji aku RM100 satu video, hanya RM100 satu video. Kau bayangkan aku baru buat 4 video, aku baru dapat 400, tak cukup untuk bayar komitmen aku. Aku setiap hari buat video kat KL, sedangkan rumah aku dekat Puchong. Alright, so hari-hari pergi KL. So satu hari tu aku dapat monetize YouTube channel aku selepas mendapat 1000. Tentu aku dah dapat dah, cuma aku tak pernah tahu pasal monetize video ni. Tentu aku dah dapat dah 1k subscribers apa semua, cuma tak reti nak monetize. So alhamdulillah aku dah dapat monetize. So aku fokus kat YouTube channel aku, and aku tinggalkan era. Bukan tinggalkan apa, maksudnya aku tak buat video sangat dekat era. Mungkin dulu aku boleh buat 8 video untuk sebulan, tapi aku hanya mampu buat 1 video sebulan untuk era. So era dah perasan benda tu, aku makin momentum, aku makin slow, dan era turn down aku and terminate aku dan blah, dan suruh aku caw daripada era. So sepatutnya kontrak aku dengan era ada 1 tahun, tapi aku dibuang seawal 10 bulan. So lagi 2 bulan tu aku kena buang lah. So aku dibuang, blacklist nama aku ke era. Alright, so sebab tu aku dah tak bekerja dengan era sekarang ni. So selepas dibuang era tu, aku post sorang-sorang pada tahun 2019. Orang cakap apa? Ini tahun kita punya. Ya, 2019 jugalah aku berjumpa dengan ramai-ramai member aku, Syamim lah, Bibi lah, apa semua. Alright, so 2019 lah paling banyak aku buat short film, antara 50k yang paling hit, antara 50k Cinta Jarak Jauh and Perjalanan Dua Rockers and so on. Korang boleh tengok kat YouTube channel aku, Ashraf Zami tu. So aku rasa tahun 2019 macam cakap apa, golden year untuk aku lah. Golden year. Yes. So aku cepatkan lagi. Pada tahun 2020 aku dah nak start azam baru. Memang nak buat short film je, macam mana apa semua. And then tiba-tiba pada bulan 3 PKP, Corona datang pula. Lepas tu kau nak tahu apa? So bila dah PKP datang tu, kena duduk rumah, aku dah tak boleh nak buat content short film tau. Aku dah tak boleh nak buat content short film. So bila aku dah tak boleh nak buat content short film, aku buat apa? Aku buatlah AR vlogs, di mana aku shoot dalam rumah je. And alhamdulillah, sebenarnya AR vlog ni aku dah buat lama, cuma aku tinggal lah. Aku just buat saja and then aku tinggal sebab aku fokus kat channel Ashraf Rozami. Okay, AR vlog first aku tinggal tu tentu ada 20k subscribers je. And then sampai ke hari ni alhamdulillah mencapai 300 lebih k subscribers. Thank you guys. So aku rasa itu je cerita draw of my life yang aku boleh gambarkan kepada korang. Korang boleh jadikan tauladan ataupun pengajaran apa yang jadi kat aku, di mana korang tengok aku pernah kena buang, aku pernah kena ejek, aku pernah yang pasal cinta-cinta tu pun korang boleh ambil. And tahun 2012 zaman gelap, di mana aku boleh berubah kepada 180 darjah perangai aku. Jangan ubah sampai 360 sebab 360 bersamaan bulatan. So kalau korang nak berubah, jangan berubah sampai patah balik, berubah sampai sini je. Alright, mana korang berubah. So itu je aku rasa draw. Ya Allah, marker pun. Mana marker lagi? Draw of my life. So korang, kalau ada benda yang korang nak share, silakan share sebab ini first time content aku buat draw of my life. Thank you for all my supporters from 2015. So aku nak korang komen korang daripada tahun berapa. Bye bye.